apa saja pun. Contoh saudara, yang terbaru apabila isu tentang ini RCI Pulau Batu Putih. Dah pula bergeduduk sekarang saudara. Apabila peguam bagi Pak Dr. Mahathir menasihatkan agar bekas Perdana Menteri itu tidak menyertai Suruhanjaya siasatan diraja RCI berkaitan kes kedaulatan Pulau Batu Putih, Batu Tengah dan Tubir Selatan. Kiranya pengurusi Suruhanjaya itu tidak diganti. Tiba-tiba mereka meneropong pada pengurusi Suruhanjaya tersebut. Menurut peguamnya, pelantikan Tun Muhammad Raus Sharif sebagai pengurusi RCI Pulau Batu Putih bertentangan dengan prinsip keadilan asasi kerana mereka mendakwa bahawa Tun Muhammad Raus adalah pihak yang amat berkepentingan. Katanya RCI sewajarnya dilihat bersih dan tidak memihak agar orang awam tidak akan mempersoalkan wibawa dapatan Suruhanjaya tersebut. Saya bila sangat begitu, saya nak tanya je lah, kenapa mereka tidak mempersoalkan isu hakim yang mengadili kes SRC Datuk Seri Najib. Apakah hakim tersebut punya wibawa? Kenapa itu tidak dipersoalkan? Sebab itu mereka mengatakan atas nama keadilan bagi Tuan Mahathir, kami dengan rendah diri mohon kerajaan menggantikan pengurusi RCI dengan seorang yang tidak berkonflik kepentingan. Jadi sedangkan semua orang tahu SRC dalam isu Datuk Seri Najib apakah tidak ada kepentingan. Nak cakap lebih tak boleh saudara, kita biarkanlah permasalahan undang-undang ini ditangani oleh mereka yang pakar dalam undang-undang. Dan begitu juga apabila SPRM Suruhanjaya Pencegah Rasuah bersikap agak mudah sikit, memberi tempoh tambahan, lanjutan tempoh 30 hari lagi kepada anak Dr. Mahathir iaitu Mizan Mahathir untuk memperjelaskan ataupun mengisytiharkan hartanya. Demikian menurut Ketua Suruhanjaya SPRM Tan Sri Azam Baki yang mengatakan bahawa tempoh lanjutan diberikan sebagaimana yang dimohon oleh ahli perniagaan tersebut. Dia katanya kami memberi lanjutan selepas beliau mohon masa tambahan untuk mengisytiharkan hartanya. Bagaimanapun, lanjutan itu dipercayai hanya diberikan kepada Mizan, sementara adiknya Mokzani masih perlu mematuhi notis asal 30 hari. Jadi ini pun jadi masalah saya. Kata tak cukup masa lah selama 43 tahun. Mana mungkin mereka mampu untuk menyelesaikan satu persatu. Itu keadaan saya. Sedangkan SPRM telah pun menyerahkan notis kepada Mizan dan Mokzani di bawah Seksyen 36 Akta SPRM. Dan mereka mesti membuat pengisytiharan harta dalam tempoh 30 hari. Itu kehendak undang-undang. Tapi maklum sajalah saudara, segala-galanya tak betul. Sebab itu sekarang saya mengatakan tajuk bicara kita malam ini apabila impian bangsa kian pudar. Kenapa ia berlaku? Sebab apa saja yang cuba dilakukan oleh pimpinan negara yang terdiri daripada bangsa Melayu tak betul daripada kacamata mereka. Bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan beliau tidak mengambil gaji pun dipersoalkan. Ada yang mengatakan duit dah banyak, dapat itu, dapat ini. Sedangkan beliau tulus. Dah setahun dah, lebih daripada setahun. Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri, beliau masih tidak mengambil gaji sebagai Perdana Menteri. Tapi pimpinan mereka yang jabat jawatan tak kerja pun. Jawatan sebagai duta bertaraf menteri, dapat gaji menteri, tak ada kerja, boleh diam-diam. Tapi bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengumumkan dia tak ambil gaji, di samping itu gaji semua menterinya dikurangkan kepada 20% juga menjadi kritikannya. Begitu juga apabila masalah penyitaan mereka yang terlibat dalam korupsi juga mendapat kritikan. Saya pun tak faham dalam keadaan begitu saudara. Inilah membuatkan akibat impian bangsa kita mahu dilahirkan sebagai bangsa yang murni, bangsa yang memegang pada etika kehidupan. Seolah-olah sekarang ini semakin pudar apabila pimpinan pembangkang masih lagi tidak henti-henti menyanyikan ataupun melontarkan pandangan yang negatif terhadap usaha murni yang dilakukan oleh Perdana Menteri. Saya bukan nak menjilat ataupun mengangkat Perdana Menteri saudara, tapi saya melihat usaha itu adalah untuk memastikan agar kebejatan, korupsi dapat
diusaikan satu persatu. Negara kita dah teruk, saudara. Dan mereka sekarang ni macam Perikatan Nasional lah, saudara. Dengan gerombolannya masih lagi menggila lah dengan pelbagai saranan di media sosial, macam-macam. Tak berhenti lagi, saudara. Ini 2-3 hari lagi kita akan dengar pula apa berlaku dengan langkah janda baik. Ini juga tidak kurang lagi, saudara. Sedangkan Parlimen akan bersidang pada 26 hari bulan. Hari ini dah masuk 17 hari bulan. Tinggal lagi 9 hari, Parlimen akan bersidang. Apakah Parlimen akan mengutarakan isu-isu rakyat? Tapi saya yakin sejak akhir-akhir ini, dari segi beberapa coretan, lontaran kata-kata dari pimpinan pembangkang, nampaknya mereka masih belum berhenti lagi. Kerana mereka mahu mengalihkan perhatian pimpinan kerajaan dalam usaha untuk menangani isu korupsi. Macam isu paling penting sekarang ni, macam REE di Kedah. Nampak dah sunyi sepi. Dan saya hairanlah apabila pimpinan dalam kerajaan pun macam daripada DAP cuba menggamit rasa amarah orang Melayu. Ini pun perlu ditangani, saudara. Tapi kalau melihat dari segi kebejatan yang dilakukan, REE di Kedah masih lagi belum usai. Bagaimana dengan projek Jana Wibawa? Satu persatu belum lagi terusai. Dan isu ladang Musangking di Kelantan, bukan sikit, saya 26,000 hektar. Tak ada siapa bersuara lagi. Dan saya melihat keadaannya yang berlaku adalah musim saman menyaman. Orang yang kena siasat mengambil tindakan menyaman pihak kerajaan. Malahan Ketua Pengarah SPRM pun disaman kerana kononnya tidak mengikut prosedur dan sebagainya. Bagi saya lah, kalau pihak SPRM nak siasatlah. Nak sama menyaman, buat apa? Itu keadaan saya. Jadi sekarang ni, naratifnya selain daripada sama menyaman, lain tak ada, saya. Tumpu kepada pimpinan UMNO. Tak henti pimpinan UMNO dibelasah. Sebab itu keadaan hari ini, kita melihat bagaimana Melayu, saya bercakap terus terang, saya, Melayu dilihat masih terus berbalah. Kita bergaduh sama kita, tak pasal-pasal. Tanpa noktah. Sengketa Melayu ini berterusan. Sepatutnya kita gunakan kesempatan sekarang ini, diusahakan penyatuan. Kalau tak nak bersatu pun tak mengapalah. Berilah siapa saja yang jadi pemimpin negara untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Untuk mentadbir negara, membela perjuangan bangsa. Ini menjelang Kongres Ekonomi. Sudah ada macam-macam bunyi, saudara. Macam-macam bunyi. Kononnya bahawa usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim memanggil menteri-menteri kabinet daripada bukan Melayu. Tak sesuai lah nak membincangkan permasalahan Melayu dalam kongres ini. Saya katakan, apa hal dia orang ni? Apa yang mahu dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya menteri-menteri ini faham kenapa kongres ini diadakan, apa matlamatnya, apa tujuannya. Kita tidak mahu apa yang berlaku zaman satu ketika dahulu. Menteri Kewangan dipimpin oleh Tun Tan Sri Sin, keadaan ekonomi begitu berat sebelah. Kek ekonomi bangsa, ekonomi negara tidak dapat dikongsi bersama. Berlaku satu keadaan yang tidak stabil dan akhirnya mengundang masalah. Itu keadaannya, saudara. Hari ini sebenarnya saya nak bertanya, siapa sebenarnya yang memecah belahkan ukhuwah bangsa kita? Saya melihat lain tak ada adalah mereka yang menggagalkan piagam muafakat nasional. Inilah mereka yang terlibat. Yang tidak mahu melihat penyatuan bangsa. Sekarang ni bercakaplah. Ada saya dengar, bukan tak ada, usaha-usaha mahu diwujudkan kembali muafakat nasional. Tapi bukan dengan keikhlasan. Saya ingin menyantuni anda, mungkin ramai tak tahu kronologi bagaimana piagam muafakat nasional ini dikhianati. Ya, perlu diperincikan secara kronologi itu, ini berfakta. Fakta ini adalah berpandukan pada minit mesyuarat Jawatankuasa Induk Muafakat Nasional yang mahu memperbetulkan, mahu melakukan koreksi terhadap tuduhan bahawa UMNO mengkhianati piagam muafakat nasional.